berdosa, dosanya seumpama dosa suami yang saja lari tinggal isteri di rumah tanpa memberikan nafkah pada dia. Walaupun dia ada di rumah, tapi oleh kerana dia tak boleh tampung nafkah, dia berdosa. Seperti mana dosa suami yang saja lari tinggal isteri. Maknanya orang laki-laki ini mesti menepati apa yang Allah sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki dia mesti lebih kuat daripada orang perempuan. Nafkah mesti suami tanggung. Nafkah mesti suami tanggung. Itu tanggungjawab suami. Kecuali mendapat redha isteri. Macam hari ini, macam-macam masyarakat kita hari ini, masyarakat moden. Lakinya gaji kecil, isterinya gaji besar. Ada. Jadi kalau nak kira dari segi perbelanjaan suami itu tak boleh buat apa lah. Habis dengan sewa rumah, bayar bil telefon, bil laki, bil ayah, selamat semua sekali. Tak ada apa lah. Maka makan pakai dia, isteri dia dan anak-anak di rumah adalah hasil pendapatan isteri. Boleh tak boleh? Jawab dia boleh. Dengan syarat redha isteri. Dengan syarat redha isteri. Kalau isteri tak redha, potonglah. Telefon potong, kereta tak sah pakai, apa semua tak sah. Duit hak dia dapat tu buat belanja makan minum anak-anak. Kerana itu wajib. Kerana itu wajib. Nah, ini melibatkan aspek hukum. Ini melibatkan aspek hukum. Kalau sekiranya kita tak perhati benda ni, kita berdosa. Suami kok mana cerita pun bertanggungjawab untuk menyara keperluan keluarga dia. Hak tambahan itu bergantung kepada keupayaan suami. Tambahan maksudnya beli kereta, nak pasang apa di rumah itu tambahan. Benda aksesori. Aksesori tidak wajib. Hak wajib makan pakai, tempat tinggal. Yang ni kena duit suami. Itu yang ditentukan oleh agama. Dan kata Imam Al-Ghazali pula, maka kebinasaan ini am, tiada sejahtera daripadanya melainkan orang yang alim akan ilmu hikmah yang memberi manfaat di dalam akhirat. Dia kata orang yang selamat daripada kebinasaan berumah tangga ini adalah orang yang alim tentang hikmah. Alim tentang hikmah ni maksudnya orang yang, kita nak kata apa, orang yang cukup cerdik. Bukan sahaja cerdik, bahkan dia dipelihara oleh Allah. Dia boleh selamatkan keluarga dia daripada kekacauan yang disebutkan tadi. Lagi mempunyai akal yang sempurna, lagi baik perangainya, lagi mengetahui dengan mata hatinya akan adat perempuan. Kita kalau nak selamat hidup rumah tangga, kita kena jadi orang yang alim tentang hikmah. Kena bijak. Hikmah ni maksudnya bijaksana dalam rumah. Dan kita kena baik perangai, tingkah laku, akhlak kena baik. Di antara sebab rumah tangga jadi kelang kabut ni kerana perangai mak ataupun bapa ni huduh. Rumah tangga kacau. Anak tidak ada rasa nak hormat bapa dia. Kerana anak dia sendiri boleh sukat bapa dia. Dia tahu bapa dia cakap aja lebih. Tapi tak ada apa. Bila bapa tidak boleh jadi contoh dalam rumah tangga kacau. Bila mak jadi celaru dalam rumah tangga, anak-anak celaru sama. So syarat nak dapatkan rumah tangga yang baik, yang pertama sekali mesti ada hikmah, mesti bijak. Ibu bapa kena bijak. Tidak adalah lebih bijak daripada orang yang memelihara agama. Itu orang paling bijak. Dia pelihara agama. Dalam rumah tangga dia, agama nombor satu. Apa cerita pun soal agama nombor satu dalam rumah tangga dia. Itu orang bijak. Bila orang berpegang dengan agama, perangai dia baik. Tentulah perangai dia baik kerana dia pegang agama. Dia tak akan jadi satu orang yang bermulut lucah. Ada ibu bapa yang bercakap kotor depan anak-anak, mencarut di depan anak-anak, rosak jiwa anak-anak kerana perbuatan ibu bapa sendiri. Saya duduk kendalikan sama camp di UUN. Ada anak-anak yang ibu bapa hantar ke sana, anak perempuan, umur dah sampai 16-17 tahun. Kita asuh mereka dalam summer camp ni. Hari penghabis bila ibu bapa main nak ambil, kita minta anak-anak peluk mak dia, peluk bapa dia. Anak peluk mak dia, bisik di telinga kanan dia, minta ampun semua dosa dia. Bisik di telinga kiri dia, minta halal segala titik susu mak dia yang dia minum selama ni. Kita suruh buat macam tu. Dan tiap-tiap kali anak ni
Bila dia peluk mak dia tu, dia tak boleh tahan. Dia mesti menangis. Dia mesti menangis. Kerana selama ni dia tak pernah peluk mak dia. Anak kita, kita jangan kata anak orang, anak kita sendiri, dia tak biasa peluk kita. Kita tak biasa peluk dia. Kecil-kecil dulu aja kita duk peluk dia, kita duk belai dia. Tapi bila dia mai peringkat sekolah, sampai dah peringkat darjah 3, darjah 4, kita dah mula renggang dengan dia. Mai peringkat menengah, kita lagi renggang dengan dia. Anak tak biasa cium tangan mak, anak tak biasa cium tangan bapa. Apa tak? Ada anak-anak umur 16 tahun, 17 tahun, anak perempuan mengadu. Bila kita bagi briefing dekat mereka, kita bagi taklimat dekat mereka, sebelum tu kita cerita tentang berbuat baik kepada ibu bapa, kita cerita tentang dosa kita dan sebagainya. Menangis dah anak-anak ni. Di akhir kita cerita tu, kita habaq dekat anak-anak ni. Esok dia kata, kita kata kat mereka, ibu bapa kamu akan mai ambil kamu. Mula sekali bila nampak mak, bila nampak bapa, pergi peluk mereka. Bisik di telinga kanan dia sekian benda, dan bisik di telinga kiri dia sekian benda. Habis kita bagi taklimat, ada yang mai jumpa. Anak perempuan 16-17 tahun mai jumpa. Dia kata, ustaz, dia kata, saya tak gamak nak peluk bapa saya. Tanya pasal apa? Pasal bapa saya ni toyak, tak boleh abang lah, toyak. Kita panggil dia, bawa pergi satu tempat kaunseling khas, dengan fasilitator perempuan mereka. Suruh cerita dekat fasilitator perempuan. Boleh segan nak cerita kat kita, pergi cerita di sana. Pergi cerita. Akhirnya kita dapat tahu, kerana pak dia ni perangai dia lucah, perangai dia cemar. Anak umur 16 tahun, 17 tahun saja-saja dia buat benda lucah dekat anak dia. Anak dia mandi, dia pindah. Allah lah, awak jadi lebih. Kita dengar pun naik kembang tengkok. Apa ni anak hang gamak buat lagu tu? Anak sendiri tu, anak tu lahir daripada benih dia. Dia gamak buat lucah macam tu dekat anak. Nak anak mandi, piduk pegang anak tempat-tempat yang tertentu. Anak berasa malu dengan perangai pak ni. Bila kita habaq suruh peluk bapa, tak gamak dia. Dia terbayang pak dia ni satu orang yang cukup keji perangai dia. Tak heranlah anak-anak yang macam ni jadi anak yang bermasalah. Ada yang mengaku tahun lepas punya kursus 4 orang kita dapat. Dari Penang ada, dari Halostang ada, dari Sungai Petani ada. 4 orang kita dapat yang mengaku jadi bohsia. Kita duduk sedap bercakap dalam ceramah aja, kita pun tak sangka kita nak berjumpa sungguh dengan budak-budak ni. Sekali jumpa, mengaku dia sudah jadi bohsia, dia sudah berzina beberapa kali, dan dia tahu cara-cara cegah hamil, semua tahu. Dan daripada yang mengaku tu, ada yang mengaku dia sudah jadi macam ketagih dengan zina ni. Terkejut kita tak sangka yang kita nak jumpa sampai macam tu. Kita duk sangka sikit-sikit aja. Sekali bila jumpa macam tu, terkejut. Bawa masuk dalam sesi kaunseling khas, tanya pelan-pelan, cungkil, tengok apa punca jadi macam tu. Di samping kita cuba ubat penyakit dia. Bila mai hari penutup, mak dia mai, kita sengaja pilih dia untuk jadi peserta terbaik dalam kursus. Suruh pergi terima hadiah daripada mak dia. Dia terpa pergi dekat mak tu, terpa pergi dia sujud kaki mak dia. Kita tak pernah suruh. Bahkan kita habaq manusia tak boleh sujud kepada manusia. Tapi oleh kerana dia rasa terlalu bersalah, dia rasa dia dah terlalu berdosa dengan mak dia, terlalu bersalah dengan pak dia. Dia tak tahu dah macam mana nak minta ampun kat mak pak ni. Dia terpa pergi dia sujud di kaki tu. Terkejut habis. Mak dia pun teriak. Akhirnya kita panggil ibu bapa, kita bagi tahu benda ni. Ibu bapa terkejut. Oh, macam mana dia boleh? Jangan marah, sabar. Kita cari apa punca anak kita jadi macam ni. Jangan balik balun dia, jangan balik pukul dia. Tak ada makna. Kita balik pukul dia pun dia dah rosak dah. Lah ni dia dah sedap kerosakan diri dia. Dia berjanji dia nak ubah jadi baik. Bantu dia. Bantu dia. Ibu kena bantu dia, bapa kena bantu dia. Kalau tak bantu dia, kita seolah-olah reda dia rosak di depan mata kita. Nah, ini cerita pendidikan anak-anak hari ini. Kita tak boleh banding zaman kita dididik oleh ibu bapa kita dulu. Dah, budak-budak hari ini lain cerita dia. Mau tak mau ibu bapa hari ini kena belajar cara didik anak hari ini, supaya anak kita tak rosak di depan mata kita.
Kata